Terima kasih ya, Tan Sri, Tan Sri Pengerusi. Tan Sri, saya ingin mengambil bahagian beberapa perkara yang mustahak. Di antara ini adalah maksud 03000 iaitu keharmonian perhubungan perusahaan berkaitan dengan perhubungan perusahaan, mahkamah perusahaan. 04000 keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerjaan, dan juga Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran 0600, dan yang mustahak sekali 06400 naik taraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Saya percaya itu adalah NPS Armuga Bilay di Nibong Tebal. Dan saya mula dengan SOXO. Dan saya dapat aduan dari ramai di antara yang menghadiri di depan mahkamah apelat dan sebagainya, di mana saya difahamkan blue file yang diwajibkan dari segi undang-undang, rules and regulation, yang patut diberi 10 hari sebelum perbicaraan. Tetapi pada kebelakangan ini, dan ramai di antara yang merayu hanya mendapat nota dan sebagainya dan blue file itu pada hari perbicaraan, dan ini sangat menyulitkan perayu, dan ini menyebabkan kecacatan yang tertentu dan menyusahkan perayu. Dan berkaitan dengan hal ini, saya juga difahamkan banyak kes yang dibuat di depan appellate board tidak berharmoni, nothing very conclusive, kerana banyak fakta-fakta berkaitan dengan kes itu hanya dapat disedari pada semasa perbicaraan. Maka patut memberi arahan. Saya difahamkan arahan pun telah diberi oleh pengurusi mahkamah perusahaan kepada pihak-pihak yang berkaitan, tetapi nampaknya mereka tidak menghirau perkara ini, dan mereka tidak mengikut KPI. Perlu mengisi atau to attain KPI, dia mengatakan saya telah kehendak itu saya sudah capai. Jadi ini adalah perkara yang perlu diingati. Saya banyak kali sudah kata mengenai perkara ini di masa Public Accounts Committee, semasa saya menjadi seorang anggota. Saya ada bagi pandangan dan beritahu bahawa pengetahuan saya semasa saya belajar di undang-undang di UK, di mana saya membuat berkaitan dengan employment issues, di mana di sana SOXO di Malaysia perlu memberitahu kepada pihak-pihak yang terlibat bahawa mereka ada hak, walaupun telah bersara, kemungkinan besar ada kesakitan-kesakitan yang mula di kilang-kilang yang mereka hanya tahu 10 tahun selepas, itu kanser dan sebagainya. SOXO perlu memberitahu kepada pihak-pihak pekerja-pekerja ini, kerana mereka adalah dalam keadaan daif, mereka tidak tahu mereka ada hak dan sebagainya. Saya harap walaupun ini perkara telah saya bangkitkan lebih kurang 5 tahun dulu, tetapi hingga sekarang tidak ada apa-apa tindakan susulan diambil untuk menolong pekerja-pekerja ini. Dan juga berkaitan dengan rayuan-rayuan yang buat, kerap kali rayuan dibuat kepada appellate board semata-mata rayuan dibuat, not based on merits. Dan saya rasa saya sendiri ada mengemukakan beberapa kes di mana rayuan dibuat yang SOXO patut menolong pekerja menjadi satu badan menyeksa pekerja. Dan ini kita perlu satu pemikiran yang jauh, pemikiran yang baru, di mana khususnya SOXO adalah untuk menolong pekerja-pekerja. Apa yang boleh dibuat secara tulus, tolong pekerja. Primary itu benchmark yang perlu dibuat, dan juga perlu reach out kepada pekerja-pekerja. Saya rasa ini ada, walaupun saya perlu mengakui bahawa kebanyakan pegawai di SOXO adalah excellent, complimentary, very good, tapi mungkin kementerian boleh membuat usaha yang lebih supaya kita mendekati masalah yang perlu
mencari jalan. Tan Sri Pengerusi, selain dari itu adalah mengenai syarikat General Aluminium Works di Taiping yang akan mengadakan satu protes yang besar esok. Dan saya telah memaklumkan perkara ini kepada Yang Berhormat semasa ucapan dasar bahawa perlu pendekatan yang tertentu, iaitu di mana recognition of unions menjadi satu masalah yang sangat rumit, dan undang-undang yang kita ada dan regulasi tidak membawa pendekatan yang tertentu kepada pekerja-pekerja, tetapi memberi lebih ruangan, lebih advantage kepada majikan. Dan perkara ini adalah yang biasa punya perkara, di mana majikan kerap kali macam di kes ini General Aluminium Works dari Taiping yang akan mengadakan piket esok, di mana surat telah dikemukakan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya sendiri menulis surat tersebut kepada untuk union tersebut, tetapi hingga sekarang tidak ada tindakan susulan diambil oleh Yang Berhormat Menteri atau pegawai. Saya harap perhatian diberi. Dan satu di antara aduan yang dibuat, very simple aduan, sesuatu yang tidak patut berlaku, adalah di mana pekerja asing ada overtime, pekerja rakyat Malaysia tidak ada overtime, dan rakyat Malaysia, pekerja rakyat negara ini hanya diberi jadual masa yang tertentu, tidak ada overtime, gaji mereka di lingkungan di antara 500 ke 600. If they are not in naive situation, what else is? Dan kerajaan tahu mengenai perkara tersebut, Jabatan Tenaga tahu mengenai perkara tersebut, dan satu penyiasatan kejut telah dibuat 1 bulan dulu, 2 bulan dulu, di mana bila mereka pergi tidak memberitahu, tidak ada perbincangan dengan union, maka mereka pergi tengok majikan, everything is clear, mereka balik, lepas tu perbincangan dengan union, dia kata, oh ya, maybe dalam bulan Disember. Now, you must take them by surprise, not by going to a welcome visit. On a red carpet, you go to a factory dan katakan, I want to minister, I want to look at your record. No, the element of surprise must be there. You must catch them by the pants down. Itu yang perlu. Saya kerap kali saya kata, saya dah bagi tahu Yang Berhormat Menteri sebelum ini, di Kampar pun keadaan yang sama. Sekarang kilang yang tertentu, masalah yang rumit yang dihadapi. Lebih dari dekat 200 pekerja anak Malaysia yang menghadapi masalah ini. Dan ini adalah perkara bukan satu yang berkonsentrasi kepada satu factory saja, tetapi banyak factory-factory yang lain yang keadaan yang sama, di mana galakan diberi kepada pekerja-pekerja asing. Kita mau. Jangan lupa, kita mau pekerja-pekerja asing yang ada kepakaran yang tertentu tu. Kepakaran yang tertentu. Not on a gaji dengan 500-600, yes. Ramai di antara majikan suka mereka. Dan Yang Berhormat Menteri perlu tahu, you maybe have to set up a squad, a special squad under you to go and investigate this kind of matters. On the spot, take action. And must kasih publicity seberapa banyak yang boleh. Walaupun saya pun mengaku bahawa banyak dibuat oleh Yang Berhormat Menteri punya kementerian, good, welcome, tapi kita perlu lagi usaha untuk mengatasi mereka. Pekerja kita, anak-anak kita hanya mendapat 500-600 ringgit. Maybe minister boleh pergi ke Taiping esok, boleh tahu keadaan yang perkara itu. Surat telah dihantar lebih dari 1 minggu kepada pejabat, tapi tidak ada tindakan susulan diambil. Dan kalau kita tidak memberi lindungan kepada pekerja-pekerja kita, apa guna kita ada menteri sumber manusia? We must have a minister of labor, not a minister of anti-labor. Itu yang perlu, the bottom line. Dan kita perlu usaha untuk mencari jalan untuk seberapa yang boleh untuk menolong, memberi that protection. Itu sebab kerap kali ahli parlimen kata kita tak perlu sekurang-kurangnya kurangkan pekerja-pekerja asing di negara ini, kerana majikan menggunakan loophole yang tertentu, menseksa and take advantage of local workers. Dan saya harap tindakan segera yang diambil hari ini supaya esok bila Yang Berhormat Menteri jawab, semua keadaan telah selesai. Tan Sri betul. Selain dari itu adalah mengenai Mahkamah Perusahaan. Saya dah bangkitkan perkara ini banyak kali, dan saya rasa ada kekosongan yang tertentu sekarang belum diisi. Yang Berhormat Menteri walaupun sangat berusaha untuk merujuk kes-kes ke Mahkamah Perusahaan, saya difaham ada ribu-ribu kes
depan Yang Berhormat, saya difahamkan, saya baru cakap dengan beberapa unionists di mana mereka kata mereka rasa ini adalah satu kes administratif di mana Yang Berhormat sebelum ini telah pun memberi jawapan di Dewan Yang Mulia ini mengatakan bahawa kemungkinan besar kerajaan akan berusaha untuk membawa pembinaan undang-undang. Jadi saya nak tanya, apakah pendekatan mengenai perkara tersebut, bilakah perubahan itu berlaku dan apakah komposisi atau faktor yang akan diambil kira supaya lebih Yang Berhormat dan Menteri dan pegawai-pegawai berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara ini dan don't do become a bottleneck dalam semua isu ini. Dan sekarang yang kita ada, kalau ada kes-kes di refer, you become the judge, jury and prosecutor. Itu yang saya rasa tidak boleh, that is wrong. Dan saya harap seberapa terdekat ini satu tindakan diambil untuk mengatasi masalah ini. Dan kalau kita tengok Tan Sri yang betul di NTS Armuga Pillai Yang Berhormat pada tahun 1999 memberi aku janji kepada saya, masa itu saya berlawan dengan kerajaan, katakan tanah heritage India yang diambil oleh kerajaan kerana ada banyak opposition, ada banyak protes di seluruh negara, maka kerajaan kata mereka akan bina satu institusi di sana untuk menolong masyarakat India. Most welcome. Tapi nombor satu saya difahamkan sertifikat itu tidak ada nama NTS Armuga Pillai. Nombor dua, kerajaan telah memberi aku janji bahawa lebih anak-anak dari masyarakat golongan India kerana ini adalah harta warisan masyarakat India, lebih majority adalah patut dari masyarakat India. Hingga hari ini sudah 10 tahun dan kita ada satu menteri India, Tamil, lagi tak boleh mencapai masalah tersebut. If you cannot, who else can? Why you cannot do it? Dan kita perlu dalam administrative staff. Hingga sekarang masalah yang sama demikian. We have majority kita bukan cakap pada institusi lain. Okay, ini adalah harta warisan masyarakat India. This belongs to us, you and I. We are descendants of South Indians. Maka itu adalah harta kepunyaan ini kerajaan ambil, and you are not keeping that kind of satu janji yang ditepati. Di mana Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan pada hari kemerdekaan 55, dia kata janji telah ditepati. Betul tak? Tidaklah. This is one clear issue. 10 tahun, 12, 13 tahun dulu. Patut ini mungkin Yang Berhormat Menteri boleh buang semua kerja, tolong pergi duduk di NTS Armuga Pillai Institute dan buat usaha sendiri. Get down on the ground untuk mencari masalah untuk menyelesaikan perkara ini. Kalau tak boleh, saya rasa ini sangat merugikan kepada semua, termasuk Yang Berhormat Menteri yang ada kebolehan yang unik dalam hal ini. Boleh. If there is a will, there is a way. Dan ada undang-undang yang tertentu, ada ruangan untuk Yang Berhormat untuk usaha untuk mencari jalan. Jadi akhir sekali Datuk Pengerusi, Tan Sri yang Pengerusi, adalah mengenai training kemahiran. Saya difahamkan, saya ada bawa ada beberapa dalam kawasan saya sendiri di mana kilang-kilang tersalah menuliskan bahawa mereka sudi menyumbang wang kepada untuk kemahiran pekerja-pekerja mereka. Lepas tu mereka realize bahawa tersilap kerana pekerja-pekerja asing dan pekerja-pekerja Malaysia termasuk dengan satu kuota telah diberitahu. Lepas tu bila mereka kata nak menarik diri, kementerian kata tak boleh. Once in, never out. But never in must be out. It doesn't make sense. You either way kepada kementerian win-win. To make money, whatever it is. But I think we must look at the whole focus. Bahawa kilang-kilang ini hanya kais makan pagi, kais makan pagi, kais makan petang, Kalai sapade, ratri sapade. Okay. Jadi, so Yang Berhormat Menteri, ini kita perlu. Kalau tak kais tak makan. And ini kilang-kilang yang kecil. Saya khawatir. Hari itu satu tokey mari jumpa saya di pejabat program saya. Yang katakan saya tengok surat-surat tersebut, saya kesian. Kerana he's not doing well, not meeting target. Dia kata macam mana you force me to contribute. Can you speak to the minister? But minister is above everybody. Macam mana kita boleh cakap? Tapi dalam mungkin perkara ini boleh diambil kira, tak cari jalan. Macam mana kita boleh usaha untuk menyelesaikan. How can we find? We cannot be sangat ketat hingga there's no breathing space
untuk pemilik-pemilik kilang, supaya yang most important, pemilik-pemilik kilang kita perlukan mereka, orang-orang ini yang menjadi usahawan, the small and medium scale industries, kita perlukan mereka. If we want them, there must be a win-win situation. Ya, pegawai-pegawai perlu mengambil kira. Terima kasih Tan Sri, betul. Selamat malam.